Okey, kita sambung dengan video ni. Yang seterusnya kita akan membincangkan macam mana kita nak buat diskaun. Okey, seperti mana yang kita tahu, diskaun ni orang kata boleh katakan satu attraction. Attraction untuk pelanggan datang membeli satu produk lah. Sebab tu kalau kita tengok kadang-kadang pasar raya ataupun brand-brand tertentu akan mengadakan sale. Pada bulan-bulan tertentu mereka akan mengadakan sale, kan? Year end sale lah, sale sempena hari berapa, sempena hari kekasih dan sebagainya lah. Sebab itu adalah tarikan cara mereka menarik pelanggan untuk membeli produk diorang. So untuk kita punya e-commerce ni, maksud dia jualan online ni, kita juga boleh buat sistem diskaun lah untuk menarik orang supaya melanggan produk yang kita lah, ataupun membeli produk kita. So kalau kita tengok kat sini sekarang, okey, ini adalah kita punya harga lah, RM100. So katakan kita nak buat diskaun dengan percentage tertentu. So sebelum kita nak buat ni, kita mesti create diskaun. Kita create diskaun. So kita klik new. So berapa diskaun yang kita nak buat. Katakan, okay, mula-mula kita letakkan nama dia lah ataupun kod dia. So katakan kita buat happy 20 okay, happy 20, yang mana kita boleh bagi flat amount, potong RM20 katakan, ataupun percentage 20% daripada harga kos yang sebenar. So kita save and close. Kita set sebagai publish, save and close. So seterusnya kita pergi kepada badges. Badges ni dia punya kat sini lah. Sebenarnya ini bukan adalah sebahagian daripada design. Design yang sebenarnya adalah gambar ni sahaja. Nampak? Tak ada tag tu, tak ada. Itu adalah dia punya, kita setting kat sini untuk dia punya diskaun. Kita letak diskaun 20%. So produk kita boleh pilih sama ada by produk ataupun kategori lah. So katakan saya pilih by produk sebab saya nak set satu produk saja diskaun, pun boleh saya pilih macam tu. Ataupun saya terus boleh pilih kategori. Contohnya kategori. So ada banyak kategori lah bawah ni. Okey, katakan saya ni ada produk DVD lah. Dan saya boleh set sama ada nak including subkategori ataupun tidak. So discount saya ambil happy 20 tadi. Happy 20. So gambar sini pun saya ubah letak 20%. So saya open dan saya save. So bila saya refresh, okay, dia dapat 20% off. So dia tunjuk harga sebenar 100, diminuskan menjadi 80. Itu adalah tarikan dia lah. So kalau daripada depan macam ni lah. Daripada senarai ni dia akan tunjuk 20% off. Alright, 8%, 20% from 100, so jadi RM80 each. So saya boleh add to cart. Okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, design dah berubah. Design dah berubah. Saya dah buat styling sikit. Dan jangan risau, coding ni nanti saya akan beri dalam bentuk notepad yang mana tuan-tuan boleh copy paste. Okay, di mana nanti saya akan tunjukkan. Baik, seterusnya kita tengok beberapa configuration yang lain. Okay, begitu juga kalau saya katakan discount 10% dan sebagainya, ataupun saya nak highlightkan sebagai new product, saya boleh letakkan tag new product. Sama juga kaedah dia tak ada discount lah, dia hanya ada tag new product. Contoh saya tukarkan dengan button new katakan. So saya boleh highlight produk tu, satu produk tu new. Tapi kalau saya nak buat discount, saya mesti pergi dekat bahagian discount dulu. Saya mesti create. Okay, kod saya boleh letak apa-apa sajalah. Okay, type saya ambil discount lah, dan percentage dia. Selain daripada tu, saya juga boleh dalam web ni juga kita boleh buat apa? Kita boleh buat kupon. Okay, selalu ni kupon discount lah. Maksud dia kita ada kod yang mana orang boleh letakkan waktu check out nanti untuk dapatkan discount. Okay, product tag kategori. Kalau ni JST default lah, yang kita set default. Okay, number use
berapa kali. Okay, start date bila, end date dia bila. Boleh guna berapa kali. So, percentage dia berapa. Apa kod dia? Katakan kod dia Raya contohnya. Raya 20. So, bila orang katakan contohnya, dia subscribe kat sini. Bila waktu, okay, then dia login. Okay, bila dia nak check out nanti, dia ada enter kupon. Enter kupon. Katakan kita set Raya 20, potong sebanyak 30% lagi. Okay. So, Raya 20. So, kita masukkan Raya 20 dan kita add. So, kalau tengok kat sini, 80. Kupon tolak lagi 20% iaitu bersamaan dengan RM24. So, dia dapat diskaun berganda. Okay. Kelebihan kupon ni kita boleh set sebab apa? Kita boleh buat promotion. Contohnya, kita boleh buat promotion yang mana kita boleh sebarkan di Facebook. Kita buat Facebook. Okay, buat Facebook. Kita ada fan page. Kita buat pengiklanan di fan page kita. Diskaun 20%. Sempena Hari Raya. Jadi orang akan berpusu-pusu lah sebab kita tahu orang ni ataupun manusia ni dia memang sukakan benda yang diskaun. Kalau tuan-tuan dan perempuan pergi kelas-kelas marketing, dia orang akan ceritakan. Saya tak sentuh lah benda ni. Tapi normally mereka akan ceritakan tentang strategi untuk tarik pelanggan membeli produk. Dan antaranya dengan menggunakan kupon. So daripada kupon ni lah kita boleh tarik orang untuk beli produk kita. Tapi kita kena calculate lah. Maksud dia kena kira berapa kos kita dan sebagainya. Okay. Shipping method. Masih kalau tuan-tuan masih ingat, kita dalam video yang asing kita buat shipping method khas untuk Johor saja RM3 contohnya macam ni. Sebab saya set di Johor. So kalau saya tukarkan di Sarawak, okay, if saya set kepada Sarawak, okay, tengok Sabah Sarawak menjadi RM8. Okay, payment method PayPal. Alright. So saya baru boleh klik finish ataupun saya continue shopping. Okay, baik. Kalau perasan, kalau saya klik continue shopping ni, akan berlaku sedikit masalah lah. Yang mana dia akan broken link. Disebabkan apa? Disebabkan kita betulkan link hari tu. Okay, kalau kita contohnya, kita klik sini. Okay, apa yang berlaku? Okay, dia masih pergi. Cumanya, dia punya link ni tidak sesuai lah. So, kalau kita nak betulkan link ni, okay, kita akan betulkan balik lah. Okay, katakan kita ambil dia punya daripada shop ni. Okay, shop ni. So, kita save and close. So, kita tengok pada configuration. Okay, ada beberapa perkara juga perlu kita betulkan. Okay, yang pertama sekali, footer ni pun kita kena buang lah. Seperti dia sedia maklum. Footer ni agak kurang profesional lah. Jadi, kita boleh hide dia. Kita boleh hide dia. So, kita save. Okay. Okay. Kemudian kita tengok di bahagian check out. Okay. Check out. Okay. Di bahagian link bawah ni, kita padam dia dan kita gantikan dengan kita punya link yang pendek. Okay, supaya mereka boleh continue shopping. Right. Kita save dan okay, internet agak slow. Daripada petang tadi agak slow. Jadi tuan-tuan kena bersabar sikit lah. Kadang-kadang biasalah internet ni. Suka-suka dia nak slow. Suka-suka dia nak laju. Walaupun kita ambil package 8MB unlimited pun, still kadang-kadang dia buat perangai. Tu cabaran lah. Alright. So, jadi kita dah ni. Okay, one more thing. Kalau tuan-tuan perasan, kalau kita klik di bahagian, katakan di bahagian tengah tadi, kita tak ada summary pembelian kita. Kita tak boleh tengok mana pembelian kita tadi. Mana record kita punya pembelian. Tak ada record. So,
sebenarnya kita ada modul modul dibekalkan bersama dengan ni. Okey, sebelum kita pergi di bahagian modul, satu lagi perkara kita kena betulkan. Kalau tuan-tuan perasan di sini, dia punya link ni pun terlalu panjang. Sebenarnya kita boleh customize link ni, okey, dengan kita pergi di bahagian produk. Okey, so kita klik master DVD. Okey, then pergi di bahagian bawah, nampak alias ni. Ni terlalu panjang lah, so kita boleh buang dia. Jadi tekan saya nak pakai DVD 01 saja. DVD 01. Okey, saya akan save and close. So bila saya klik balik shop, okey, dan saya klik produk saya. Okey, dia jadi lebih pendek lah, DVD 001. Ni boleh tuan-tuan customize lah, tuan-tuan dan perempuan customize. Sebab dia auto generate berdasarkan kita punya title. Disebabkan title kita panjang, maka dia pun okey. Yang kedua saya nak tunjuk ialah kalau perasan brand kat sini dia ada webmaster. Okey, disebabkan saya setting dia pada configuration tadi. Di bahagian configuration, kalau tengok di bahagian produk, di bahagian produk, okey, dia ada product type, okey, display the characteristic name, alright. Okey, bahagian display Okey, display, okey, bahagian parameter of products. So display manufacturer saya set pada yes, jadi dia keluarlah ni yes. Kalau saya set pada no, dia tunjuk hidden kan. Dan juga dia punya layout ni, kalau kita tengok kita punya layout. So kalau katakan saya ambil reverse, saya tunjukkan okey, reverse, nampak dia tunjuk di sebaliknya lah, right. So kalau katakan saya ambil tabular, okey, ni di dalam bentuk tab lah. Okey, tapi macam saya sebut sebelum ni, okey, kalau saya lebih sukakan dalam bentuk default. Okey, design dia nanti saya akan bagikan dalam bentuk bentuk teks, dan saya akan tunjukkan lah macam mana untuk customize dia. Okey, baik. Kita teruskan dengan bahagian modul ni seperti yang saya sebut sebelum ni. Record kita punya booking tak nampak so kita kena pergi di bahagian modul. So modul, so kalau kita tengok kat sini dia ada Hika Shop Cart modul. Okay, so kita boleh setkan dia kepada right kan, saya pilih right, publish, kita set pada publish, dan kita pergi set mungkin kepada hanya kepada page kecuali yang kita select. Okay, so kita save. Okay, kita refresh dia. Oh, masih belum keluar. Kita kena check pada mode permission lah. Okay, maybe kita letak pada on page selected. Okay, kita set kepada shop.
Save. Dan kita refresh dia. Okay, masih tak keluar. Sebab apa masih tak keluar? Kalau kita tengok kat sini, dia hanya point pada shop. Kalau kita klik shop, dia hanya point pada shop. Okay, di bahagian shop, dia akan keluar. Okay, on page selected. Right. Oh, sorry. Di bahagian sini shop. Di bahagian shop, salah tanda. Okay. Kita tengok ni unpublished. Alright. So, kalau kita tengok sini di shop. Okay, nampak. Dia dah ada summary pembelian kita tadi. Dia tunjukkan dia punya summary. So, kalau kita klik tadi sini. Nampak. Dia akan tunjukkan dia punya summary. Baik, kalau perasan di bahagian shop ni, di bahagian yang utama ni tadi, dia punya kolom ni agak kecil. Kita boleh tukar dia punya size. Kita boleh tukar dia punya size dengan cara kita pergi di bahagian menu. Okey, kita pergi bahagian main menu. Okey, kita tengok di bahagian shop. Alright. Di bahagian shop. Dan kita tengok juga di bahagian product option. Kita tengok ada berapa kolom. Okey, sampai 4. Katakan kita ambil 3 kolom sahaja. So, save. Nampak? Dia lebih besar lah. Sebab tadi kita letak 4. Dia separuh daripada sini. Kalau kita inspect elemen. Okay, kalau kita 4, maksud dia 4 terpaksa berkongsi dalam satu ruangan ni. Jadi dia akan kecilkan lah. Kalau kita letak 3 saja, so dia akan jadi 3 image lah kat sini. Jadi dia tak terlalu sempit lah. Okay, ataupun kita boleh letak hanya 2 sahaja katakan. Okay, jadi dia akan, size dia akan jadi lebih besar. Okay, nampak? Dia akan jadi lebih besar. So, klik sini. Okay, masuk dalam. Ini dalam memang besar lah sebab dia hanya satu khas untuk satu ni saja. Nampak? Okay. Yang ni pun, ini adalah CSS yang telah saya betulkan. Okay. Saya akan tunjukkan dalam video video terakhir lah. Bagaimana nak betulkan dia punya tukar warna dan sebagainya. Okay. So, kalau kata proceed to check out, kita proceed to check out. Okay. Kita boleh create new address katakan. Alright. Kita masukkan maklumat dan sebagainya. Alright. Tu. Okay. Mari kita tengok sama ada berjaya ataupun tak kita punya setup pada video yang lepas ke akaun PayPal. Kita klik finish. So dia kata please wait while you are redirected to PayPal. If you are not redirected in 10 seconds, please click the button below. So tunggu dia akan redirect lah. Ini bergantung pada internet connection lah. Kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat. Jadi sepatutnya dalam masa 10 saat macam ni dia dah pindahkan ke akaun PayPal. Okay, PayPal akan reading lah. Okay, so ini saya punya order tadi, nampak dia hantar, terus hantar summary, nampak shipping ke mana. Okay, saya order apa, DVD RM80, kupon RM24, shipping RM8, total RM64. Okay, shipping method Sabah dan Sarawak. Okay.
Okay. The transaction is valid. Please return to the receiver website to complete your transaction using the regular checkout. So, okay. Dia kadang-kadang memang ada masalah sikit. Account PayPal ni memang ada masalah sikit. Alright, tak apa. Kita akan cuba tunjukkan satu lagi video. Macam mana kita nak linkkan balik semula PayPal ni. Kenapa dia tak berjaya. Alright. Sekian, terima kasih.